الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Nazir timbalannya tuan-tuan imam, para bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, muslimin yang dirahmati lagi dimuliakan sama ada di masjid ataupun yang mengikuti secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita tidak pernah jemu memanjatkan, merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedar limpahan nikmat, kurniaan yang kelebihan Allah beri kepada kita semua begitu banyak dan begitu besar. Dapat lagi kita berkumpul di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya majlis ilmu merupakan satu taman daripada taman-taman syurga, dan pada hari yang terbaik iaitu pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kebaikan dan kelebihan yang terkumpul pada kita saat dan waktu ini menjadi satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang redha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khutbah hari ini, ya, ini bukan khutbah, ini tazkirah, cuma khutbah yang akan kita dengar sama-sama sebelum kita menunaikan salat fardu Jumaat berkaitan dengan berkorban. Tazkirah ringkas ulang kaji seorang nabi. Kita bukan nak sebut tentang Nabi Ibrahim, tapi kita ambil seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Dawud alaihi salam. Ulang kaji ringkas tentang Dawud alaihi salam. Pertamanya, nabi ini dia begitu istimewa, ya, seorang nabi yang sangat special. Allah sebut namanya 16 kali dalam Al-Quran, dan ada satu athar yang mengatakan tentang keistimewaan Dawud alaihi salam ini. Disebut satu masa Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada Adam zurriyatahu. Allah memperlihatkan kepada Adam zuriat-zuriatnya. Lalu Adam melihat zuriatnya yang banyak, ya. Sudah tentulah, ya, zuriat Adam yang begitu banyak. Sejak daripada awal sampailah hari kiamat, itu semua zuriat Adam. Dalam banyak-banyak zuriat itu, boleh jadi kita pun ada dekat situ. Adam tertarik dengan satu zuriatnya. Ada satu zuriatnya yang Adam begitu tertarik. Ada keistimewaan, ada cahaya pada zuriat ini. Lalu Adam bertanya, "Ai Rabb, wahai Tuhan, siapakah zuriat aku yang seorang ini?" Jadi kita bila membaca athar tersebut, ya, kita menjangkakan ianya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada Adam, "Wahai Adam, itulah salah seorang zuriatmu, Daud." Adam begitu tertarik. Lalu kerana attachment dan keterikatan Adam kepada keistimewaan zuriatnya yang satu ini, lalu Adam berkata, "Aku ingin menghadiahkan kepadanya sebahagian daripada umurku." Lalu ditolak sebahagian daripada umur Adam dan diberikan kepada Dawud alaihissalam. Tatkala sampainya ajal Adam, lalu malaikat maut datang untuk mengambil nyawanya. Adam berkata, "Bukankah aku ada baki masa? Belum sampai ke aku? Kan ada lagi lebih kurang beberapa tahun." Lalu malaikat berkata, "Itu adalah baki yang telah engkau hadiahkan kepada zuriatmu Daud." Lalu baginda SAW menyebut, "Nasiya Adam terlupa, fanasiyat zurriyatuh." Begitu juga dengan
zuriat Adam yang pelupa. Memang kita ni memang pelupa kan. Jadi itu maknanya daripada Adam alaihissalam sebahagian. Jadi Nabi sebut Adam terlupa, begitu juga zuriat-zuriatnya yang pelupa. Dan kita nak sebut dekat situ keistimewaan Daud alaihissalam. Kemudian dalam satu hadis Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, semalam aku bermimpi," kata Abi Sa'id, "aku mimpi solat dan aku baca Quran sampailah kepada ayat yang ada padanya sajdah, ayat sujud tilawah. Fasajad, lalu aku pun sujud." Ini mimpi sahabat kan, mimpi semayang, baca Quran, ada sujud tilawah ya? Kita mimpi tak apa-apa macam. Jadi sahabat mimpi ada sujud tilawah, fasajad, lalu aku pun sujud. Dan kata Abi Sa'id, berdekatan dengan aku ada sebatang pokok, fasajadat bi sujudi, lalu pokok itu pun sujud kerana sujud. Abi Sa'id semayang, ada pokok dekat dengan dia. Bila sampai kepada ayat yang ada sajdah, pokok itu pun sujud. Lalu kata Abi Sa'id, fasami'tuha taqul, aku mendengar pokok itu membaca dalam sujudnya, Allahumma aktub li biha indaka ajra. Ya Allah, wahai Tuhan, tuliskan untukku dengan sujud ini ganjaran, pahala. Ini sahabat ni dengar pokok ini baca. Wamhu anni biha wizra, padamkan untukku dengan sujud ini dosa-dosa. Waj'alha li 'indaka dhukhra, jadikan sujudku ini di sisimu satu perbendaharaan. Wa taqabbalha minni, terimalah daripadaku sujudku ini. Kama taqabbaltaha min 'abdika Daud alaihi salam, terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima sujudnya Daud alaihi salam. Daud, pokok masih mengingati sujudnya seorang Nabi, iaitu Daud. Kita terbayang dan kita membayangkan, cuba membayangkan bagaimana agaknya sujud Nabi ini, bagaimana agaknya sujud yang mungkin dipenuhi dengan ihsas, perasaan tazallul, merendah diri ya, kehambaannya, kualitinya, sehingga pokok pun masih boleh mengingati dan menyebut, terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima sujudnya Daud. Dan kita boleh baca doa ini tuan-tuan, boleh google doa sujud sajadah selain yang kita selalu baca. Pagi tadi sajadah wajhiya lilladhi, apa kata tukar-tukar pula ya? Minggu depan kalau dapat sujud sajadah lagi, boleh baca, tuan-tuan google lah, Allahumma aktub li biha indaka ajra wamhu anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Kita boleh baca doa ini. Kemudian dalam hadis Muslim daripada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, seorang sahabat, kalau kita selalu dengar nama ni Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dia anak kepada Amr Al-As. Banyak kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As mesti berkaitan dengan ibadah. Sama juga daripada Abdullah bin Amr, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam satu hari memanggil sahabat ini, Abdullah, aku dengar, balaghani, Nabi kata, sampai ke pengetahuan aku yang engkau ni qiyam dan tidak tidur, dan kau puasa setiap hari, tak ada hari yang kau tak puasa. Ini sahabat yang kuat ibadah. Kita ni baru sebulan lebih lah ya, lepas pada Ramadan ya.
Agak-agak macam mana kalau kita nak tanya balik, muhasabah balik, ya? Jadi waktu yang sangat baik untuk kita mengambil makna ini. Lalu Nabi kata, Abdullah, kau ni betul ke tak tidur, qiyam, tak buka puasa, setiap hari puasa? Dia kata betul. Lalu Nabi kata, wahai Abdullah, ya, tidurlah dan qiyam, ya. Nabi kata nak qiyam boleh, tapi prepare sikit masa tidur. Wasum wafd, dan juga nak puasa boleh, tapi jadikan ada hari yang tak puasa, jangan puasa. Lalu kata dia, wahai Rasulullah, ajid fi nafsi quwwah, aku rasa mampu kan, boleh. Lalu Nabi kata beginilah, puasalah 1 bulan 3 hari. Sebulan tu pilih 3 hari puasa. Sebagian ulama kata itu hari-hari putih, 13, 14 dan 15. Lalu kata Abdullah, aku utik akthar min dhalik, aku mampu lebih pada itu. Jadi Nabi kata, kalau begitu puasa 1 hari, berbukalah 2 hari, kan? Puasa, lepas tu 2 hari jangan puasa, lepas tu puasa balik. Kata dia, aku boleh lebih pada itu. Lalu Nabi kata, sum yauman, puasa sehari, waftur yauman, dan esoknya jangan puasa. Puasa sehari, tak puasa. Puasa sehari, jangan puasa. Kata Abdullah, aku boleh boleh lagi tu, boleh apa ni, aku mampu lebih lagi. Nabi kata tak ada, itulah afdalus siyam. Puasa sehari, berbuka sehari, kata itulah sebaik-baik puasa. Wa dzalika siyam Daud, itulah puasanya Daud alaihissalam. Dalam hadis yang lain, hadis Muslim juga daripada Abdullah, orang yang sama, Nabi SAW menyebut, inna ahabbus salah, sesungguhnya salat yang paling Allah suka, salat Daud. Salat yang paling Allah suka adalah salatnya Daud. Dan puasa yang paling Allah suka, puasanya Daud. Pula Nabi detailkan, adalah Daud ini dia tidur sebahagian malam, yanamu nisfal layl wa yaqumu thuluthah wa yanamu sulusah. Adapun Daud ini dia tidur sebahagian malam, kemudian dia berjaga qiyam 1/3 malam, kemudian dia tidur semula pada 1/6 malam. Dia punya masa, waktu pun tersusun nampak begitu, Dan Nabi kata itulah sebaik-baik yang salat yang Allah suka. Puasa paling Allah suka Daud. Sujud pokok wa masih teringat. Ini seorang hamba yang mengajarkan kepada kita semua tentang makna ubudiyah, kehambaan yang sebenar. Hamba ini, iaitu Daud alaihissalam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, adalah bagi Daud, wa kana li Daud, bagi Daud ini sa'ah minal lail, ada satu waktu daripada waktu malam itu, yuqizu ahlahu, yang mana dia mengejutkan ahli keluarganya. Allah, ada waktu tidurnya sebahagian, 1/3 bangun, ada waktu tidur sekejap, dan ada satu waktu dia menggerakkan dan membangunkan ahli keluarga. Dan boleh jadi baginda SAW, kita tahu, pun mengejutkan ahli keluarga. Mungkin mengambil salah satu sunnah Daud alaihissalam. Satu hari Nabi menyebut kepada seorang sahabat, hadis sahih, iaitu Abu Musa al-Ash'ari. Nabi kata, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah diberikan satu mizmar, engkau telah diberikan satu seruling. Mizmar, alat muzik, min mazamiri Daud, daripada seruling-serulingnya Daud. Jadi Daud ini ada satu kelebihan,
suara yang merdu. Daud juga. Dan Nabi mengaitkan sahabat dengan Nabi ini, dengan Daud. Wahai Abu Musa, engkau diberikan satu mizmar, kau gunakan suara sebahagian daripada mazamir. Maknanya kehebatan suara Daud engkau dapat sikit. Daud juga. Dan sememangnya Daud alaihi salam bila dia bertasbih, maka seluruh alam terkesan dengan suara, of course, dan sudah tentu yang kedua, kualiti tasbihnya Daud alaihi salam. Allah sebut, ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai gunung-gunung, tunduklah. Jadi bukan sekadar suara, ketundukan dan kualiti tasbihnya itu, wahai gunung-gunung, awwibi ma'ahu, tunduklah bersamanya. Bersama siapa? Daud, wat-tayr, dan burung-burung. Dalam ayat yang lain, wasakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr, kami tundukkan bersama dengan Daud gunung-gunung. Mereka buat apa? Yusabbihna, mereka bertasbih. Wat-tayr, dan burung-burung. Siapa yang bila dia tasbih, kerana sedapnya suara tu, burung berhenti. Burung tengah terbang, berhenti sekejap dengan tasbih, lalu duduk dan tunduk bersama dengan tasbihnya Daud alaihissalam. Ialah suara itu satu, tapi kita tahu yang kedua ada awwibi, tunduklah, yang menunjukkan kualiti tasbihnya ini, ihsasnya. Dalam ayat yang lain, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq, kami tundukkan bersama-sama dengan Daud gunung-gunung, bertasbih pada waktu petang dan waktu pagi. Wat-tayra mahsyura, dan burung-burung berkumpul. Subhanallah alaihissalam, Daud alaihissalam. Satu contoh yang sangat baik untuk kita mengambil dari sisi ibadah. Rupa-rupanya bukan sisi itu sahaja yang menjadi kehebatan Daud. Ibadahnya, salatnya, puasanya, sujudnya. Zabur, Daud diberikan kitab Zabur. Wa ataina Dauda Zabura, kami berikan Daud itu kitab Zabur. Kita tidak pernah lupa bahawa Daud juga ada satu sisi inventor. Wa alanna lahul hadid, kami lembutkan untuk Daud alaihissalam besi-besi. Allah sebut dalam Al-Quran, ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard, supaya engkau membuat baju besi dan engkau mengira, wa qaddir fis sard, dan engkau mengukur dan mengira lubang-lubang yang ada pada baju itu. Kata ahli tafsir, supaya baju besi yang dibuat oleh Daud itu dia mesti ringan supaya boleh dipakai. Jadi perlu diukur dengan tepat, ada lubang-lubang. Kalau tidak, berat, orang tak boleh pakai. Wa qaddir fis sard, dan ukurlah ukurannya, dia ringan. Dan yang kedua, dia mesti dapat menjaga tubuh. Kalau ringan, mungkin boleh jadi kalau kena cucuk, tak kuat. Wa qaddir fis sard, dan tentukan ukurannya, itu kena ringan dan dalam masa yang sama ada kekuatan yang dapat menjaga. Jadi Daud inventor, pencipta. Allah, sisi ibadahnya yang kita tengok tadi, bukan itu sahaja, dia juga adalah seorang pencipta, tuan-tuan. Kalau hari ni yang kita selalu dengar nama-nama Thomas Edison ke apa gitu,
Daud alaihissalam. Subhanallah, para anbiya bila dipahami kisahnya, Nuh alaihissalam cipta apa? Bahtera. Yusuf alaihissalam buat apa? Buat rancangan ekonomi untuk musim kemelesetan, kemarau. Maka Yusuf datang membawa strategi ekonomi dia. Allah sebut tentang Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, wa'allama, kami berikan ilmu kepada Adam semua nama-nama. Dan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali turun adalah Iqra. Bacalah. Nun wal qalam. Nun dan demi pena. Akhirnya kita malu hari ini umat Muhammad majoriti tidak membaca dan menulis. Allah. Lalu kita perlu pahami, bila kita sebut tentang Daud sebagai contoh ini, bukan sekadar sisi ibadahnya yang kita fokuskan, tapi kita perlu melihat lebih teliti dan lebih dalam. Dia seorang Nabi yang bukan sahaja dari sudut ubudiyahnya tinggi, tetapi profesionalisme itu tinggi juga. Nabi SAW sebut, wa kana di Daud, adalah Daud ini la ya'kulu illa min amali yadi. Hadis Muslim. Adalah Daud tidak akan makan melainkan dengan hasil tangannya sendiri. Oh, ini sisi lain. Ini sisi mehani, sisi bekerja, productivity. Lalu dia boleh menghasilkan. Dan kita juga tidak lupa, Daud ialah bapa kepada Sulaiman yang menguasai hampir dunia. Siapa ayah dia? Daud. Ini sisi lain, murabbi. Dan Daud memang pemimpin dan melahirkan pemimpin. Jadi ini secara ringkas ulang kaji pada hari Jumaat ini untuk kita melihat dan menilai balik. Bila kita membaca kisah para nabi, dia bukan sekadar kisah cerita, ataupun dia cerita yang kita secara klasiknya kadang-kadang perbincangan para nabi ni, kisahnya seorang nabi yang banyak ibadah, taat pada Allah, lalu ada mukjizat, lepas tu habis macam tu. Seolah-olah kita tak boleh ikut. Sedangkan contoh yang kita cerita ini memang seorang nabi, da'i yang mengajak pada Allah, mukmin, dan seorang profesional, memberi sumbangan productivity kepada orang lain. Jadi saya ringkas sampai situ dulu. Kita berhenti di sini. Kita berikan sedikit masa kepada pihak masjid untuk pengumuman dan sebagainya, insya-Allah. Khutbah kita bertajuk galakan berkorban yang akan kita sama-sama ikuti sebentar saja lagi, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, kelemahan kekurangan diri saya sendiri, aqulu ma sami'tum, kita tangguhkan terlebih dahulu dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.